Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini dapat bertemu tuan-tuan semua sihat tu. Tahniah tuan-tuan ada ayak tuan-tuan ni. Alhamdulillah, kadang-kadang batuk tuan-tuan. Tak ayak okey lah tuan-tuan. Ada saya pergi satu surau tu, dia letak ayak ni dengan ayak Nescafe tuan-tuan. Takut hilang suara tuan-tuan. Macam-macam ayak mineral tuan-tuan letak. Bagus tuan-tuan, terima kasih. Bismillah. Baik tuan-tuan, kita berhenti di mana tuan-tuan? Hadis yang ke-6. Untuk bulan Rejab ni tuan-tuan puasa, boleh tuan-tuan puasa pada awal 1 sampai 30 boleh je. Ataupun puasa Isnin Khamis. Tuan-tuan yang puasa Isnin Khamis ataupun hari putih 13, 14, 15, tuan-tuan akan dapat 2 pahala lah. Pertama puasa Isnin Khamis. Yang kedua puasa di bulan haram. Betul tak? Bulan Rejab kan bulan haram. Jadi bila tuan-tuan puasa dapat pahala. Sebab bulan-bulan haram ni disunatkan kita perbanyakkan puasa. Baik. Jadi tuan-tuan kita tengok hadis yang ke-6. Golongan anti hadis. Nabi sebut dah akhir zaman akan ada golongan anti hadis. Yang ini juga menunjukkan tuan-tuan benarnya Nabi SAW. Benda ni tak berlaku lagi. Nanti kalau di Malaysia ni tuan-tuan, anti hadis nanti kita sebut tuan-tuan. Lambat tuan-tuan, dia bermula lambat, tapi Nabi bagi tahu lama dah. Nabi bagi tahu nanti akan ada tuan-tuan. Baik, kita tengok dulu hadis dia. Anil Miqdam ibni Maqdi Karib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla fama wajadna fihi min halal istahlalnah wa ma wajadnahu fihi min haram haramnah. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislu ma harramallah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan Ibnu Majah. Baik, apa kata dia? Artinya daripada Miqdam bin Ma'di Karib. Ni sahabat Nabi. Mana dia hadis ni Rasulullah ucap, sahabat Nabi ni dengar dan disampaikan kepada tabi'in. Tabi'in sampaikan kepada tabi'in dan dibukukan. Jadi sahabat yang sampaikanlah Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Al-Quran sahaja. Nampak tuan-tuan?
Maksud dia kita sampai ke hadis, pegangan kita hanyalah Al-Quran. Nanti disebut macam tu. Nabi kata apa? Akan tiba, hampir tiba satu masa. Nanti nak main ni. Benda ni tak berlaku, tapi Nabi tahu dah ada puak lagu ni. Baik. Kemudian dia kata apa? Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, kami halalkan. Maksudnya apa yang Quran kata halal, boleh, yang itu kita pegang. Kita halalkan. Dan apa yang ia haramkan, kami haramkan. Apa yang Quran kata haram, kita kata haram. Yang hadis jangan pakai. Hadis jangan pakai. Quran saja. Baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Padahal yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi tuan-tuan, yang pertama, mukjizat Nabi sebut akhir zaman ada puak-puak tolak hadis. Nah, itu mukjizat Nabi. Jadi tuan-tuan, yang kedua adalah memahami hadis. Hadis tu apa tuan-tuan? Hadis tu merujuk kepada yang pertama, perkataan Nabi yang Nabi ucapkan. Yang kedua adalah perbuatan Nabi. Apa yang Nabi buat? Yang ketiga adalah apa yang Nabi iktiraf. Contohnya ada sahabat Nabi yang makan dob. Tuan-tuan tahu dob? Dob iaitu bewak. Bewak di padang pasir. Dob. Kalau tuan-tuan ada kawan tuan-tuan orang Arab, dia tengok bewak kita pun dia panggil dob juga tuan-tuan. Sama. Jangan tersilap, dia panggil dob juga. Kawan saya daripada Maghribi, dia tengok bewak Malaysia, dob, dia panggil dob. Saya terkejut, dob kan boleh makan. Jadi tuan-tuan ingat, dob yang boleh makan ni dob padang pasir tuan-tuan. Saya beritahu kawan saya, padang pasir boleh makan, yang ni jangan makan lah, yang ni tak boleh. Tak sama dob padang pasir dengan dob kita. Tapi rupa sama tuan-tuan. Rupa padang pasir dengan kita sama. Cuma hak padang pasir tu mungkin dia taklah geli sangat kot, macam tu lah. Jadi ada sahabat Nabi yang makan dob. Contohnya Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia makan dob kan. Tapi di Mekah orang tak makan. Di Mekah orang tak makan. Di luar Mekah ada tempat orang makan. Jadi di tempat Nabi SAW, orang tak makan dob. Jadi bila Khalid nak makan, tengok Rasulullah tak makan, Khalid kata haram ke? Takut haram. Rasulullah kata bukan, tidak ada di tempatku. Dan aku rasa apa? Rasa tak selera tuan-tuan. Tak selera nak makan. Macam belut lah tuan-tuan. Banyak orang tak selera kan. Tapi tuan-tuan jangan beritahu dia. Diam-diam tuan-tuan bola laksa. Dia makan 3 pinggan. Betul tak? Tuan-tuan bagi tahu tobat dia tak makan. Pasal dia geli belut tu. Masa nak makan tu dia terbayang belut tu tuan-tuan. Tapi bila kita dah kerak elok apa semua, orang makan. Baik, jadi tuan-tuan sama juga dob. Saya tengok dia berkata dob sedap. Ada yang pernah makan kata dob sedap. Wallahualam, saya tak pernah rasa lagi dob tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, apa dia, kalau Nabi iktiraf boleh. Nabi akui dia. Baik. Jadi tuan-tuan, ini pegangan kita. Malah telah menjadi ijma' ulama. Ijma' ulama telah bersepakat sumber Al-Quran, sumber agama ni ada 4. Ini ijma' kesepakatan seluruh umat Islam. Tak kira ahli sunnah ataupun bukan ahli sunnah. Iaitu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Cumanya yang bukan ahli sunnah macam Syiahnya, Mu'tazilahnya, Khawarijnya, mereka akan ambil hadis yang sesuai dengan mereka. Yang tak sesuai dia buang. Itu yang membezakan kita dengan puak-puak lain lah. Adalah seorang ulama Mu'tazilah yang tolak hadis ada. Nama dia An-Nazam. An-Nazam ni dia tolak hadis. Tapi Mu'tazilah mengkafirkan dia. Sebab bila tolak hadis tuan-tuan rosak. Rosak akidah bila kita tolak hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Nabi kerja dia tuan-tuan menyampaikan tugas Nabi. Dan Rasulullah juga menerangkan tuan-tuan dalam Quran tu. Betul tak? Tuan-tuan semata-mata Quran tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh semayang, tuan-tuan tak boleh puasa. Yang cerita bab semayang, bab puasa, mana tuan-tuan jumpa dalam Quran? Hadis tuan-tuan. Hadisnya sebut. Mana ada dalam Quran sebut semayang 5 waktu? Tak sebut. Dia hanya sebut sebelum matahari pagi, kemudian sebelum matahari terbenam, iaitu zuhur dengan zuhur dengan asar, kemudian wazulafan minal lail, dan permulaan malam, iaitu isyak, maghrib dengan
Isyak tuan-tuan. Maghrib isyak. Sebab dia sebut permulaan malam tu, maghrib isyak kan permulaan malam, dekat-dekat. Baik. Wa aqimus salata tarafayin nahari wa zulafan minal laila. Nampak ayat dia sebut. Dirikanlah sembahyang pada dua tepi siang. Tepi siang yang pertama subuh. Betul tak? Dan dia tak bagi tahu bila. Betul, dia tak bagi tahu. Pukul 8 pagi ke, selepas matahari terbit ke, sebelum ke, berapa jam, dia tak sebut. Hadis sebut. Hadis sebut. Mana tepi siang yang kedua? Tepi siang yang kedua adalah setelah tergelincir matahari, iaitu zuhur dan asar. Dan permulaan malam, iaitu maghrib dan isyak. Ada juga orang tuan-tuan, sebahagian saya jumpa, buat perangai anti hadis juga tuan-tuan. Dalam hadis Nabi banyak dah sebut sembahyang ni 5 waktu, as-salawatul khams. Banyak hadis. Malah ijma' ulama sembahyang tu 5 waktu. Ada juga orang sebahagian pada orang Islam, dia buat perangai anti hadis. Dia kata sembahyang bukan 5 waktu, 3 waktu kata. Dia tak reti tuan-tuan. Kalau sembahyang 3 waktu, Nabi tak sebut dah 3, Nabi sebut 5. Dan 5 tu seperti mana dalam ayat Quran tadi tu. 2 tepi siang dan permulaan malam. Kalau ada orang sebut 3 waktu saja, dia adalah inti hadis. Nah, akidah begitu boleh merosakkan akidah. Nah, sebab dah jadi ijma'. Nabi sebut salawatul khams, 5 waktu. Tapi dalam 3 waktu yang besar tadi Nabi sebut. Nah, jarak waktu yang besar. Baik tuan-tuan. Jadi Nabi sebut, Nabi buat dan Nabi akui. Jadi anti hadis tak mau. Dia nafikan benda ni tuan-tuan. Baik. Jadi kita tengok dalam ni Nabi sebut akan datang puak tu. Jadi dia bermula tuan-tuan, kalau tuan tengok dalam sejarah tuan-tuan. Pada zaman sahabat dah ada dah tuan-tuan. Orang yang macam tu dah ada dah. Yang mana ketika mana sahabat mengajak, dia berbagi tahu kat sahabat, tak payah ajak hadis. Contohnya ketika mana Imran bin Husain radhiyallahu an. Imran bin Husain ni sahabat Nabi yang ditimpa buasir. Dia sakit buasir tuan-tuan. Imran bin Husain ni dia sakit buasir sampai tak boleh nak berjalan. Kicin berak kat situ. Teruk lah tuan-tuan. Nah, buasir dia sampai tak boleh berjalan. Dia korekkan, dia berduduk atas pasiak. Jadi korek, tanam di situlah tempat dia buang najis dia. Imran bin Husain, sebab buasir dia sangat teruk. Tapi sampai ada orang yang ziarah dia menangis tengok dia. Kesian. Teruk Allah Ta'ala uji dia. Sampai nak berjalan tak boleh. Bila dia tengok ada orang menangis, tengok orang menangis sebab kesian kat dia, maka dia pun kata tak perlulah menangis. Aku nak bagi tahu hang satu rahsia, jangan bagi tahu orang sampai aku mati. Kata aku bagi tahu satu rahsia, jangan bagi tahu orang sampai aku mati. Dia kata tiap-tiap pagi dan petang malaikat datang ziarah aku dan beri salam. Pagi petang. Dia je nampak, orang lain tak nampak. Pasal apa? Sabarnya dia. Boleh lah kita muhasabah lah. Kadang-kadang lah ni kita sihat, boleh jadi nanti hujung-hujung kita nak mati, kita sakit. Betul tak tuan? Ada orang dia 10 tahun stroke, tak boleh berjalan. Betul tak? Ada orang dah potong kaki, kena pakai pampers. Ada orang kecil manisnya tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan, pasal apa sakit ni tuan-tuan? Sebab kadang-kadang saya risau juga. Saya pun termasuk diri saya. Sebab ada orang kita jumpa, orangnya baik tuan-tuan, tapi hujung-hujung dia nak mati, dia sakit, dia malas sembahyang pasal dia sakit. Jadi tuan-tuan, itu antara benda yang bagi saya agak, ialah kalau kita nak tunggu sihat tuan-tuan, bila? Betul tak? Sembahyang sekadar mana yang boleh. Betul tak? Sebanyak mana yang boleh lah. Kalau pampers susah nak buka, sembahyang lah dengan pampers tu. Betul tak? Nak buat lagu mana? Kalau dah susah. Baik. Sebab apa tuan-tuan kita ada sakit? Pasal nak bagi tahu, ingat mati tuan-tuan. Kalau kita umur 60 kena sakit stroke, tak boleh berjalan tuan-tuan, kena ingatlah akhirat banyak tuan-tuan. Waktu kita di dunia ni dah habis dah tuan-tuan. Betul tak? Kita dah berada di fasa-fasa terakhir. Masa-masa untuk kita bertaubat, minta ampun pada Allah, dan sakit itu menjadi penghilang dosa-dosa kita yang lepas. Ni tak tuan-tuan, dah umur 60, 70 sakit, kita macam kita kecewa lah, sedih. Punca dia pasal kita ingat dunia, tak ingat akhirat tu. Betul tak? Padahal ni bukan tempat kita ni. Akhirat sana tu. Ni dunia tuan-tuan. Bila kita sakit, ingat mati tuan-tuan. Sakit tu antara benda yang mengingatkan kita dengan mati. Bukan kita jadi lagi jauh tuan-tuan. Okey, tak apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan,
Imran bin Husain dia sakit tak boleh berjalan lah. Orang kesian tengok dia. Jadi tuan-tuan, Imran bin Husain ni sabar lah sampai malaikat salam dia. Kirim tiap pagi dan petang datang bagi salam pada dia. Sama dengan Syuraih, Qadi Syuraih tuan-tuan. Syuraih ni qadi, menjadi qadi hakim selama 90 tahun. Pernah satu orang mengadu pada dia, seorang pemuda, hidup dia susah lah, macam-macam mengadu. Susah lah, apa lah, macam-macam mengadu pada Qadi Syuraih. Sampai Qadi Syuraih tengok pemuda ni mengadu macam-macam, teruk sangat. Maka Qadi Syuraih kata, ni aku nak bagi tahu hang. Tapi jangan bagi tahu orang. Hang nak tahu mata aku ni dah berpuluh tahun tak nampak sebelah. Sebelah tak nampak. Tapi tak ada siapa tahu. Hang mengadulah pada Allah. Tuan-tuan, itu dunia tuan-tuan. Betul tak? Itu hukum dunia tuan-tuan. Apa benda yang sangat kita nak harap pada dunia? Tengok sekeliling kita tuan-tuan. Betul tak? Tengok sekeliling kita. Ada kawan saya umur 20-an, rosak buah pinggang. Buah pinggang out. Tuan-tuan, orang lelaki kalau buah pinggang out, memang tak ada zuriat lah tuan-tuan. Dia hilang lah function dia lelaki tu tuan-tuan. Memang isteri kena sabar lah kalau suami dah rosak buah pinggang. Tak mampu dah lah tuan-tuan nak nafkah batin tu. Baik, jadi tuan-tuan, 20-an buah pinggang out. Seorang lagi kawan saya baru umur 30-an, buah pinggang out. Seorang lagi kawan saya buah pinggang. Seorang lagi, 3 orang dah kawan saya, ramai tuan-tuan ni. Seorang lagi buah pinggang out. Dah tahu tu dah teruk, mati dah tuan-tuan. Tahun lepas mati dia. Terkejut saya. Muda lagi, sihat, tahu-tahu buah pinggang rosak, dah kronik, mati. Umur berapa baru dalam 30-an tuan-tuan, mati dah. Kita tengok keliling tuan-tuan, macam-macam penyakit ada. Supaya kita ingat, dunia ni bukan tempat kita duduk seronok. Betul tak? Tempat kita sebenar akhirat sana tu. Bila hati kita dunia dan dunia, sakit sikit merongut. Betul tak? Hilang harta sikit merongut. Pasal kita rasa dunia segala-galanya. Baik tuan-tuan, Imran bin Husain ni, bila dia sampaikan hadis, tiba-tiba ada orang mai. Orang tu kata kat dia, tak payahlah ajak hadis ni, ajak Quran sudah. Dia beritahu kat Imran bin Husain. Ni Imran bin Husain sahabat Nabi. Yang cakap tu adalah tabi'in, iaitu orang yang tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Maka Imran bin Husain kata, hang dengan kawan-kawan hang boleh baca Al-Quran, tapi boleh tak ajak aku macam mana semayang dan syarat-syaratnya? Semayang tak sebut dalam Quran Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Tak ada dalam Quran. Tak sebut 5 waktu. Dia sebut senggang waktu je. Betul tak? Senggang waktu yang panjang, 2 tepi siang, yang umum. Tu pun tak sebut detail tuan-tuan. 2 tepi siang, yang mana satu? Bila masuk waktu 5 waktu ni, hadis sebut. Pada orang kata ada 3 waktu je, bagi tahu dia masa dia bila. Kalau dia kata masa dia bila, mesti rujuk hadis. Bila rujuk hadis, kenapa tolak hadis yang telah jadi ijma' 5 waktu? Dalam Quran tak sebut. Bila tuan-tuan nak sembahyang subuh? Hadis Nabi sebut. Bila nampak fajar sadiq kan? Bila zuhur masuk tuan-tuan? Dalam Quran tak sebut. Tapi mana sebut? Hadis sebut. Bila maghrib isyak? Dalam Quran tak sebut. Dia hanya sebut tarafai zulafan minal lail, permulaan malam. Malam kan panjang tuan-tuan. Jadi maghrib dengan isyak tu dekat-dekat tuan-tuan. Maghrib pendek. Jadi maghrib dengan isyak tu masih lagi masuk dalam permulaan malam. Bila? Macam mana nak beza? Hadis juga sebut. Baik, jadi tuan-tuan, kita tak ada kata Imran bin Husain ajak kat mana? Macam mana semayang dan syarat-syarat dia? Diam kawan tu. Dan bagi tahu juga zakat dah apa syarat-syaratnya. Quran sebut zakat, tapi huraiannya dalam hadis Nabi. Emas 85 gram kan? Dia punya nisab dia. 2.5%. Dalam hadis dan Quran tak sebut, Nabi sebut. Baik, jadi tuan-tuan, perinciannya ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak tolak hadis? Baik, kemudian, dan apatah lagi saya sebut kat tuan-tuan lah, tidak ada perkataan, perbuatan dan pengakuan mana-mana manusia yang sebanding dengan Nabi SAW. Saya tuan-tuan, kalau ada orang dia tak mau ikut apa yang Nabi cakap, dia tak mau ikut apa yang Nabi buat, tak mau ikut pengakuan Nabi, dia nak ikut syekh-syekh dia, tok syekh dia, tok imam dia. Ini akidah yang menjadi kufur tuan-tuan. Maksud dia hang punya tok imam, tok syekh lebih tinggi daripada Nabi SAW. Oh, ni berat tuan-tuan.
Nabi dia tak percaya, orang lain dia percaya. Kemudian tuan-tuan, dia berkata, orang sampaikan pada anti hadis ni tentang apa? Tentang hadis. Maka lelaki ni kata, kita pegang hadis, kita pegang Quran saja. Apa yang Quran kata halal, halal. Apa yang Quran kata haram, haram. Baik, kita tengok keterangan. Nanti kita hurai macam mana anti hadis ni bermula, tuan-tuan, di Malaysia. Keterangan, lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Tolak hadis. Saya dah sebut, kalau selain pada ahli sunnah yang bukan anti hadis, dia pegang juga hadis. Tapi mana hadis yang senang dia, yang mana tak senang dia tak ambil. Dia tak ambil. Maka jadilah, boleh dikatakan selain pada ahli sunnah wal jamaah, dia ada satu perangai dia. Perangai dia hanya ambil hadis yang mana sesuai dengan dia, yang mana yang syok dengan dia lah, tuan-tuan. Dan dia abaikan yang lain semua, tuan-tuan. Dan hadis juga saya sebut kat tuan-tuan, Nabi sebut ni pasal Nabi tahu akhir zaman akan ada orang lagu tu. Macam hadis Nabi banyak. Antaranya Nabi sebut, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhdin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan menghina salah seorang sahabatku. Kalaulah kamu sedekah sebesar gunung Uhud emas, tak boleh menandingi sedekah secupak sahabatku. Pasal apa Nabi sebut? Ada lagi hadis lain. Pasal Nabi tahu akhir zaman akan ada puak yang hina sahabat Nabi. Nabi pesan lah, akan ada puak-puak lagu ni. Nabi pesan, kalau ada jauhkan diri, tuan-tuan. Baik, kemudian katanya ia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Quran saja. Nampak macam bagus, tuan-tuan. Di Malaysia ni siapa, tuan-tuan, ketua ni? Pelopor. Tuan-tuan tahu. Kasim Ahmad. Matilah dia, tuan-tuan. Orang pun tak tahu nak urus macam mana dia. Kasim Ahmad. Dia lama, tuan-tuan. Di Malaysia dikesan pada tahun 1985. Katanya Kasim Ahmad ni juga dia terkesan dengan seorang lelaki lagi, nama dia Rashad Khalifah. Rashad Khalifah ni hebat. Hebat dia tak mana, tuan-tuan? Hebat Rashad Khalifah ni. Dia seorang, Rashad Khalifah ni dia orang Mesir, lahir 1935 dia lahir, orang Mesir. Dia ada mula-mula dia ambil ijazah dia bukan bidang agama. Nampak? Inti hadis ni kebanyakan bukan ahli agama lah. Yang pertama dia punya ijazah bidang pertanian di Universiti Ain Syam di Mesir. Kemudian dia pergi ke Amerika. Rashad Khalifah dia ambil bidang biokimia, chemistry. Jadi dia ambil biokimia. Dapat master di Amerika. Lepas tu dia sambung PhD di University of California, dapat PhD. Dan dia, Rashad Khalifah ni, dia pernah menggemparkan dunia dengan penemuan angka 19 di dalam Al-Quran. Ini agak menggemparkan dunia lah. Bagaimana Al-Quran itu tersusun daripada 19, angka 19. Sebab dia ni pakar matematik juga, tuan-tuan. Rashad Khalifah ni. Dia berdasarkan ayat Quran, alaiha tis'ata asyar. Dalam neraka Sakar tu ada 19 penjaga neraka malaikat. Daripada ayat ni dijadikan 19 ni sebagai kod rasa Al-Quran. Dan penemuan ni agak hebat lah. Agak hebat. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Dia kira guna matematik ni. Ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Betul tak? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ayat 1 sampai 5. Alamal insana ma lam ya'lam. Jadi 1 sampai 5 surah Al-Alaq ni, perkataan dia ada 19. Kalau tuan kira, ada 19 perkataan. Kemudian dia punya huruf ada 76 kalau tak silap. 76 sama dengan 19 kali dengan 4. Betul ke tak betul? Tak silap saya lah. Kali, tuan-tuan. Kali sama. 19 kali dengan 4 sama dengan 76. Jadi kata tengok. Dan Iqra' adalah surah yang ke-19. Sama ada tuan-tuan kira daripada bawah, Qul a'udzu birabbin nas, ke An-Naba, ataupun daripada An-Naba amma yatasaalun ke Qul a'udzu birabbin nas. Surah Iqra' adalah surah yang ke-19. Kod 19, tuan-tuan. Bismillah ada 19 huruf. Bismillah ada 19 huruf. 19 juga. Kemudian surah yang kedua turun menurut sebahagian riwayat, iaitu surah Nun wal qalami wa ma yasturun, ayat 1 sampai 9. Juga sama ada 19 perkataan. Kemudian dia punya huruf saya tak ingat 285 ke. Sama dengan
19 kali dengan 15 kot. Macam itulah tuan-tuan. Bukan, surah Al-Alaq tadi tu, surah Iqra tu, dia punya perkataan semua daripada awal sampai habis, daripada apa? Bismillah sampailah apa? Habis tuan-tuan. Sampai habis ada 285 perkataan. Sama dengan 19 kali dengan 15. 19 juga. Seolah-olah memang 19 itu menjadi kod Al-Quran. Semua. Maksud dia Quran ni daripada Allah Azza wa Jal. Sebab manusia ni tak ada nak susun berdasarkan kod tu. Bismillah juga banyak tuan-tuan yang disebut surah-surah. Saya tak pernah ingat tuan-tuan. Surah Nun pun sama. Dia ada 19 perkataan. Gandaan 19. Kemudian surah Mudassir pun sama. Daripada 19, gandaan 19. Dia tengok tadi itu, huruf dan perkataan. Dia tengok huruf dan perkataan. Malah tuan-tuan, dalam Quran ada 100 apa? 14 bismillah kan. Bismillah ada 114. Surah Taubah tak ada, tapi satu lagi dalam surah An-Naml kot. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga ada 19 huruf. Jadi 19 ni menjadi kod rahsia. Banyak ayat Quran sangat sesuai dengan kod 19 ataupun gandaan 19. Ini benda kita tak boleh fikir. Dia dapat tu bila dia guna komputer. Dia masuk dalam komputer, dia buat kajian. Sehingga kan penemuan dia ni, Ahmad Didat, tuan-tuan tahu, Syekh Ahmad Didat, Tok Guru pada Zakir Naik. Syekh Ahmad Didat pernah menganggap dia ni wali Allah. Pasal apa? Bukan senang tuan-tuan nak dapat apa? Bagaimana Quran itu dikodkan dengan 19 ataupun gandaan 19. Huruf dan perkataan dia. Ini sukar. Tapi tuan-tuan lepas tu dia merepek sungguh. Dia jadi imam. Dia jadi imam di Islamic Arizona Center. Dia jadi imam di situ. Jadi imam. Lepas pada itu dia claim bukan-bukanlah. Selang lama dia pun claim dia adalah Nabi. Merapu dah tuan-tuan. Dia jadi Nabi pula. Lepas jadi Nabi, dia jadi apa? Mengaku juga dia menjadi Nabi yang diutuskan kepada penduduk Amerika yang menggunakan duit dolar tuan-tuan. Nabi untuk orang Amerika macam kita lah. Dari dulu Rasul Melayu kan, tapi tak jawatan lah. Baik. Jadi tuan-tuan, Datuk Rashad Khalifah, si Kasim Ahmad ni, dia terpengaruh dengan Rashad Khalifah. Rashad Khalifah bukan ahli di bidang hadis. Dia bukan ahli agama, dia biokimia. Kasim Ahmad bukan alim hadis. Dia daripada sastra, PhD dia sastra, bukan ahli. Malah dia juga tak kerti bahasa Arab. Yang dia anti hadis ni, dia baca terjemahan Sahih Bukhari daripada mana? Bahasa Inggeris. Lain tuan-tuan, bahasa Arab perkataan dia banyak makna. Inggeris dia lebih sempit tuan-tuan berbanding dengan bahasa Arab. Itu silap dia. Jadi tuan-tuan, Rashad Khalifah ni last sekali mati dibunuh oleh anak murid dia. Pada 1990 dibunuh di dalam masjid. Orang bunuh dia. Dan tak jumpa siapa yang bunuh dia. Ada orang kata, ada ekstremis, dia berkata ekstremis Islam lah. Orang Islam yang ekstremis tak senang dengan dia, bunuh dia, Rashad Khalifah. Pada orang tuduh kita lah ahli sunnah bunuh dia tu. Pasal dia ngaku jadi Nabi lah, dia tolak hadis semua lah. Ini fitnah tuan-tuan. Pada tahun 2009 dapat tangkap. 19 tahun tuan-tuan. Dia kena bunuh 1990. 2009 baru dapat tangkap. Di Kanada. Seorang lelaki berkulit hitam dan bukan orang Islam pun. Malah dia ni adalah anak murid Rashad Khalifah. Yang bunuh dia adalah anak murid dia. Anak murid dia bunuh dia, tikam dia. Tikam dia di dalam masjid di Arizona lah. Arizona Islamic Center tuan-tuan, di situ. Baik, jadi tuan-tuan mati dia dibunuh. Masa umur dia lebih kurang 55 tuan-tuan, Rashad Khalifah. Kasim Ahmad terpengaruh dengan dia. Terpengaruh dengan siapa? Terpengaruh dengan Rashad Khalifah. Dan Kasim Ahmad dia memang sampai ke mati tuan-tuan. Dikesan di Malaysia anti hadis ni 1985. Nabi sebut dulu lah. Dulu, sekarang ni ramai lah tuan-tuan. Nabi sebut dulu. Anti hadis ni tuan-tuan pernah jadi sikit je. Lepas tu hilang tuan-tuan, lenyap. Ni kita betul-betul nak kiamat tuan-tuan. Sebab dalam tahun 80-an ni dia start naik balik seluruh dunia. Kita dipelopori oleh itulah Kasim Ahmad tu lah. 1985 dapat kesan. Dan 1986 Kasim Ahmad dah tulis satu buku kan. Hadis satu penilaian semula. Tuan-tuan jangan pelik tuan-tuan, banyak golongan yang bukan ahli sunnah, dia menyerang hadis Nabi guna hujah ni. Dia kopi balik ya tuan-tuan. Pernah lah saya jumpa orang yang macam nampak ala-ala macam apa, orang yang macam sekular, ada yang macam ala Syiah sikit. Dia pun berhujah. Tapi disebabkan kita banyak baca, kita tahulah
Tuan-tuan kalau banyak baca, kita tengok dia berhujah, kita tahu hang ni bukan ada hujah pun, hang kopi Kasim Ahmad punya baik. Jadi tuan-tuan, Kasim Ahmad 1986 dia keluarkan buku dia, dan buku dia diharamkan, tapi dia masih lagi aktif menulis. Di mana? Di akhbar-akhbar. Baik, jadi apa alasan Kasim Ahmad ni? Tuan-tuan tengok. Lah ni tuan-tuan kalau pergi di internet, tuan-tuan type Ahlul Quran. Banyak tuan-tuan. Depa gelar diri mereka sebagai ahli Al-Quran. Kami ahli-ahli yang pegang pada Quran. Sedap tuan-tuan bunyi dia. Tapi makna dia hadis jangan pakai. Kalau tuan-tuan type Ahlul Quran, tuan-tuan type bahasa Arab, dia ada www.ahlulquran.com. Dalam tu penuh dengan pandangan ulama, dengan ayat Quran. Rupanya itu website puak-puak anti hadis. Tapi dia ni ada profesor tuan-tuan. Profesor, doktor. Itu bukanlah tanda betul tuan-tuan. Nah, bukanlah tanda betul. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tengok di Indonesia, tuan-tuan tengok mu'alaf lawan dengan mu'alaf BS murtad. Yang hak murtad tu orang Islam masuk Kristian. Semua ada PhD. Doktor semua PhD, tapi daripada Islam jadi Kristian. Satu lagi puak tuan-tuan yang hak murtad, yang pada Kristian masuk Islam, semua tak ada PhD. Beza ya tuan-tuan. Tapi dari segi hujahnya memang kemas lah tuan-tuan, hak mu'alaf tu. Doktor tu bukanlah tanda betul. Yang seorang tu jadi Kristian, saya tengok pun pening tuan-tuan. Dia kata macam mana di Islam masuk Kristian, sebab dia kata satu malam dia mimpi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, "Oi, hang kena masuk Kristian lah." Dia pun jadi Kristian. Betul kata Nabi Isa. Kena mohon macam tu je tuan-tuan. Senangnya iblis nak menipu tuan-tuan. Itu alasan dia tuan-tuan. PhD bukan dia tuan-tuan. PhD bukan. Sebab PhD ni, dia adalah fokus pada satu bidang yang kita kaji tuan-tuan. Bukan semua. Sebab tu tuan-tuan nak tahu betul tak betul ni, kena tengok majoriti umat Islam. Sebab tu saya sebut, Nabi ni bagi satu perangkaan mudah, kaedah mudah, supaya kita ni tak sesat. Yang sesat pergi jadi Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Tuan-tuan pasal apa? Mengada-ngada tuan-tuan. Mengada-ngada perasaan pandai. Mengada-ngada perasaan pandai, takabur sikit ada tuan-tuan. Sombong. So apa dia sebut? Nabi dah kata, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku takkan berhimpun dalam kesesatan. Nabi sebut dah. Makna dia seluruh majoriti umat Islam tidak akan tersesat jalan dia. Tuan-tuan berjalanlah seluruh dunia tuan-tuan. Betul tak? Ahli sunnah ni majoriti tuan-tuan. Malaysia, Indonesia, China, Eropah, India, di seluruh tanah-tanah Arab tuan-tuan. Iran walaupun banyak Syiah, ahli sunnah ada juga tuan-tuan di sana, bukan tak ada. Majoriti umat Islam tuan-tuan di merata tempat ahli sunnah wal jamaah. Tak kira dia Hanafi ke, Maliki ke, Syafi'i ke, Hambali, ini semua ahli sunnah wal jamaah. Akidah dia sama. Khilaf berkenaan dengan furuk-furuk tuan-tuan. Tafsiran pada hadis tu dia ada khilaf. Ini majoriti tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang jadi anti hadis. Tiba-tiba ada jadi Syiah, Mu'tazilah. Ni mengada-ngada tuan-tuan. Mengada-ngada, sombong, inadan, keras kepala tuan-tuan. Pasal suka benda-benda yang dia rasa pelik hebat tuan-tuan. Nabi bagi cara mudah dah tuan-tuan. Malah ayat Quran sebut jelas kan. Ayat Quran kata, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda." Siapa yang menentang Rasul, ni anti hadis juga ni. Nabi sebut lagu ni, tolak ni anti hadis lagi, tolak terus semua. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mencari jalan selain pada jalan-jalan orang yang beriman. Nampak tak? Jalan majoriti umat Islam dia tak mau, dia nak pilih jalan lain daripada orang lain. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan angkat dia dalam kesesatan dia. Sebab tu ada orang yang sesat, kita tengok dia ada jawatan, nampak hebat, betul tak kan? Allah angkat dia dalam kesesatan. Tapi ingat, wa nuslihi jahannam, mati nanti masuk neraka. Jadi majoriti ni daripada zaman Nabi, ahli sunnah ni majoriti, tak pernah tuan-tuan menjadi minoriti. Hatta kalau tuan-tuan mengaji universiti, kita mengaji semua hujah tuan-tuan. Baik Mu'tazilah, baik Syiah, baik Qadariyah, baik Jabariyah, semua bentang tuan-tuan. Kita tahu hujah dia lagu benar. Ke mana dia nak pergi tuan-tuan. Kita dengar pun kita tahu. Tiba-tiba ada yang jadi, ini lebih saya sebut mengada-ngada lah tuan-tuan. Itu yang mengada-ngada, keras kepala, sombong tuan-tuan. Itu yang menyebabkan jadinya sesat tuan-tuan. Ataupun jahil tuan-tuan, ikut suka-suka. Baik tuan-tuan, kemudian jadi Kasim Ahmad ni dia tolak.
Antara alasan dia tolak lah. Ini antara alasan dia. Yang pertama dia kata, sebab hadis Nabi ni dibukukan 200 tahun ke 300 tahun setelah kewafatan Nabi SAW. Jadi hadis tak boleh dipercayai. Itu hujah dia lah. Tuan-tuan, yang pertama, kita pun tak tengok Quran tu turun. Betul tak tuan-tuan? Kita tak jumpa Nabi pun. Quran yang kita pegang ni tuan-tuan, ada juga orientalis menimbulkan keraguan. Betul ke Quran yang kita pegang ni? Kita dengan Nabi dah 1400 tahun. Boleh jadi ada orang-orang dulu yang tukar Quran tu. Modified tuan-tuan. Ada orang timbul keraguan kan. Jadi tuan-tuan, Quran dah sebut, kalau Quran ni bukan daripada Allah, akan ada banyak perbezaan. Malah orang tak boleh tokok tambah. Kalau orang tokok tambah aja kita dapat trace tuan-tuan Quran ni. Allah jaga sungguh. Masa saya di Masjid Kampung Tua, ada satu cetakan yang tidak dapat kelulusan daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri. Dia ada tambah satu ayat je. Ada dulu virus sekejap. Quran tu tak dapat kelulusan daripada KDN, dia cetak. Dan dia ada kesilapan tuan-tuan. Dia bukan sengaja tambah, silap. Tapi orang Kampung Tua pun dapat trace tuan-tuan. Kampung Tua dapat trace. Jangan kira orang kat dunia ni tuan-tuan. Kalau hari ni Quran hilang semua, sekarang ni lah, hilang semua tuan-tuan, masaf hilang semua, kena bakar. Boleh tulis balik sebiji tuan-tuan. Sebab banyak orang yang hafal Quran bukan sekadar hafal, depa hafal dan depa boleh tulis. Hafal? Malah di tanah-tanah Arab, di Afrika, depa hafal dengan tulis. Bukan sekadar hafal. Dan ada ribu, mungkin ratus ribu tuan-tuan orang Islam yang hafal Quran, mungkin juta tuan-tuan. Yang mana hafal Quran, macam mana kita hafal Fatihah, macam tu depa baca satu Quran. Ramai tuan-tuan. Kita baca Fatihah tu macam mana tuan-tuan? Tak payah fikir kan? Baca relax. Ramai umat Islam yang hafal Quran tuan-tuan, dia boleh baca Fatihah Quran macam mana dia baca Fatihah. Saya pun pernah jumpa tuan-tuan orang lagu tu. Malah Quran yang kita pakai ni pun ditulis tuan-tuan. Orang yang tulis Quran tu pun hidup lagi di Arab Saudi. Quran yang kita pakai ni asalnya ditulis. Kemudian dicetak lah tuan-tuan banyak-banyak. Asalnya ditulis tangan Quran yang kita pakai ni. Hatta yang dalam handset tuan-tuan tu pun diambil di scan boleh handset tuan-tuan. Dalam apa-apa application asalnya orang tu tulis tangan dia. Baik. Quran jadi katanya tak mau pasal tulis 200 tahun. Katanya lah. Hujah ni salah. Sebenarnya mula-mula Nabi tak bagi tulis Quran. Sebab takut bercampur antara Quran dan hadis. Nabi tak bagi lah. La taktubu anni ghairal Quran wa ma yaktubhu falyamhu. Siapa yang tulis daripada aku selain pada Quran kena buang padam. Tapi adakah Nabi tak bagi tulis langsung? Nabi bagi seorang sahabat tulis, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia tulis, Nabi bagi keizinan, dia seorang tulis hadis. Kemudian ketika Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah 8 Hijrah, Rasulullah benarkan seluruh sahabat tulis. Sahabat semua ada. Jadi dia kata tak ditulis tu mohong lah tuan-tuan. Sahabat Nabi dah tulis, Ibnu Umar dah tulis tuan-tuan, Abu Hurairah dah tulis tuan-tuan, dah start tulis lah bila Nabi benarkan. Yang kedua dia kata sebab hadis ni dia kata tidak ditulis pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ini pun salah, hadis tak ditulis tapi dihafal tuan-tuan. Malah dah ada saya sebut tadi, Abu Hurairah pun dah ada, Ibnu Umar dah ada, Abdullah bin Amr bin Al-As pun dah ada cetakan dia. Dah ada semua. Dan hadis ni walaupun tak dibukukan tuan-tuan, tapi hadis ni diamalkan oleh para sahabat Nabi. Diamalkan tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan sampailah mana? Sampailah zaman tabi'in dibukukan secara rapi tuan. Imam Malik dah bukukan dah. Katanya 200-300 tahun ini salah lagi tuan-tuan. Sebab Imam Malik dah tulis dah tuan-tuan. Sebelum 200 tahun Imam Malik dah tulis dalam kitab Muwatta. Dia dah masuk dan dia mudahkan tuan-tuan. Dia ikut bab. Sebab tu buku hadis ni dia mudahkan. Ada bab semayang hadis, betul tak? Ada bab zakat hadis, segala hadis bab zakat. Ada bab haji hadis. Ada kitab hadis dia berdasarkan nama sahabat. Okey, sahabat ni banyak mana hadis yang riwayatkan. Sahabat ni banyak mana pula hadis riwayatkan. Sahabat ni ada juga ikut nama sahabat. Ini memudahkan tuan-tuan. Baik. Cumanya tuan-tuan, perkara ini dihafal daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Termasuk Al-Quran tuan-tuan. Betul tak? Kalau kita nak tolakkan kaedah tu, Quran pun kena tolak tuan-tuan. Pasal Quran bukan kita dapat melalui hafalan yang disampaikan kepada kita. Malah tuan-tuan buka dalam kitab-kitab tafsir, macam tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari juga sebut benda yang sama. Banyak nukilan hadis Nabi dalam tu. Hatta tuan-tuan buka sirah tuan-tuan, Ibnu Hisham, Tabaqat Ibnu Sa'ad, segala-gala Ibnu Ishaq dan sebagainya. Semua dalam tu ada tuan-tuan hadis-hadis Nabi yang dimuatkan. Mustahil seluruh ulama dunia berpakat Nabi ni takkan Nabi tak bercakap. Betul tuan-tuan?
Senyap Nabi tuan-tuan. Nabi mesti bercakap. Yang Nabi cakap tu Quran iktiraf. Wa ma yantiqu anil hawa. Bukan bercakap melalui nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu yang disampaikan. Baik tuan-tuan. Panjang je tuan-tuan ni. Baik, jadi tuan-tuan katanya hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Berhentilah kot noh. Boleh noh. Nanti kita sambung kita berhenti kot noh. Nanti sambung di mana baginya hadis. Boleh situ. Nah. Baginya hadis. Cuma saya sebut Kasim Ahmad meninggal dah pada tahun bila? 2017 ke 2018. 17 kot mati. Meninggal dah dia Kasim Ahmad. Kita pun nak sebut macam mana tuan-tuan, sebab sebelum dia mati tu dia tulis macam-macam kat blog dia. Dia ada blog tuan-tuan. Dia orang Kulim kan Kasim Ahmad ni. Dan dia bukan ahli agama, ahli sastra. Jadi dia berjuang tuan-tuan sampai pada tahun 2010 kot, 2011 dia masih berjuang. Dia nak harap buku dia tu, hadis satu penilaian tu dibenarkan jual. Dan ada ahli politik yang sokong dia, ada. Saya tak nak sebutlah nama ahli politik yang sokong dia. Jadi tuan-tuan Kasim Ahmad ni dia mati dan orang pun tak tahu macam mana nak buat. Sebab dia ada tulis di blog dia sebelum dia mati. Yang pertama, mengucap syahadah hanyalah asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Muhammadur Rasulullah. Siapa yang sebut Muhammadur Rasulullah, kata Kasim Ahmad, orang itu sesat lagi munafik. Siapa kata asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia sesat lagi munafik. Mengucap hanya asyhadu an la ilaha illallah. Dia menolak. Kenapa dia menolak asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Sebab dia nak tolak hadis lah. Itu punca dia tu. Sebab nak tolak hadis lah. Cara ni sama dengan Yahudi dengan Kristian. Kenapa Yahudi dan Kristian tak dianggap beriman walaupun percaya pada Allah dan Rasul? Sebab dia bertolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tulis juga di blog dia, tidak ada syurga, tidak ada neraka. Dia tulis. Syurga ni bila pemimpin tu adil, pemimpin tu baik, banyak bagi bantuan, tuan-tuan pun seronok, gaji pun naik, barang murah, tuan-tuan seronok, syurga tu. Senangnya dia. Neraka ni macam mana? Kalau pemimpin tu teruk, bantuan pun tak ada, harga barang pun naik, macam-macam tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan pun susah hati, neraka lah tu dia kata. Ada lagi tuan, banyak dia sebut. Dia juga sebut, dia kata dalam blog ni tidak ada hari kiamat. Kiamat tak ada. Hari kiamat tak ada. Sebab apa? Kalau ada hari kiamat, makna dia Allah Ta'ala bodoh. Tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala dah cipta langit dan bumi cantik-cantik, kemudian bagi hancur. Ini tindakan yang bodoh. Oh tuan-tuan, teruk tuan-tuan. Teruk, sini teruk ke? Tuan-tuan rasa tak teruk tuan-tuan? Teruk tuan-tuan. Hadis tolak langsung, mengucap. Banyak lagi tuan-tuan yang dia merepek, banyak lagi dia tulis. Dia mati 2017 ke 2018? 2017 tak silap lah dia mati. Di Kulim, meninggal dah. Kita tak tahu nak buat lagu mana. Dia meninggal dalam pukul 5 pagi tuan-tuan, dia meninggal. Orang tak tahu nak buat lagu mana daripada dia. Buat ke mana? Kat blog dia ada lagi dia tulis tu. Dia tulis kiamat tak ada, syurga neraka tak ada, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, banyak gila tuan-tuan dia tulis tu. Disebabkan tak tahu orang, bukan orang tak mau urus. Orang tak tahu macam mana nak buat ni. Sehinggalah masa petang tu, dah dekat petang tu, datang seorang paderi. Paderi mai tuan-tuan. Paderi ni member dia. Member Kasim Ahmad. Baik, member baik dia. Kawan pun dengan paderi tuan-tuan. Member baik dia. Member baik dia ni India, Kristian. Dia kata, kalau tak mau ambil urus, kami yang akan ambil urus. Tuan-tuan tahu kalau urus secara Kristian ni mahal tuan-tuan. Dia pun punya apa? Coffin tu. Keranda tu pun harga 1,000 tuan-tuan. Kubur ni pun nak bayar 1,000. Pendek kata, selain pada Islam ni tuan-tuan memang bayar mahal tuan-tuan. Nah, memang bayar mahal tuan-tuan. Sama ada Jepun ke, orang yang mati dalam agama apa? Confucius kan, Cina, Malaysia ke. Semua agama ni tuan-tuan boleh kata kalau mati ni memang mahal tuan-tuan nak bayar. Beribu-ribu, mungkin puluh ribu tuan-tuan. Lebih 10,000 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan Kasim Ahmad ni boleh sanggup depa support dia punya apa? Dengan pakaian, betul tak? Pakaian dah setengah orang kena bayar yang menangis tu, betul tak? Ada tim menangis pula kan. Dia tolong bayar pula kat tim menangis ni buat sedih. Jadi duit kena ada berpuluh ribu tuan-tuan nak mati. Betul tak? Kubur pula nak buat besar. Itulah dia orang kata nak hidup pun susah, mati pun susah. Mati pun duit banyak tuan-tuan. Tu yang di India dia tak nak duit, dia buang mayat dalam sungai Gangga tuan. Di India tak ada duit lempak. Tuan-tuan kalau pergi di sana berpuluh mayat tuan-tuan. Busuk di China pun ada tuan-tuan, lempak dah miskin lempak dalam tu. Jadi tuan-tuan depa boleh uruskan walaupun berapa puluh ribu depa uruskan. Ketika ini ada beberapa orang pemuda
PAS, parti PAS tu, pemuda di Kulim tu. Jadi dia pun fikir macam mana nak buat ni, takkan nak bagi padri ambil. Kalau padri ambil, tanam di gereja, ini akan masuk surat khabar, bukan surat khabar Malaysia, seluruh dunia. Sebab Kasih Ahmad ni orang seluruh dunia kenal pasal dia ni lawan hadis Nabi. Orang kenal dia. Ini nama dia akan diangkat oleh musuh-musuh Islam. Jadi dia akan masuk surat khabar. Orang Islam di Malaysia telah membiarkan mayat dia dan ditanam di gereja. Nampak tak? Yang buruk apa? Nama Islam yang buruk. Teruknya Islam ni. Agama apa Islam ni? Sebab Kasim Ahmad tidak declare dia keluar Islam. Betul tak? Dia tak agak. Dia kata di Islam. Dia declare sampai mati di Islam. Kalau kita biar jenazah dia macam tu, tuan-tuan, nama Islam akan buruk. Betul tak? Nama Islam akan buruk. Yang rosaknya Islam. Maka pemuda PAS di Kulim pun tanya pada Mufti Kedah. Muka hak sekarang ni, sebelum ni. Kata macam mana nak buat ni? Takkan nak biar. Dah sampai ke petang lah. Mufti Kedah kata buat yang mana perlu saja. Ambil, bagi mandi. Semayang pun berapa orang je semayang. Jangan pergi lah tuan-tuan. Kalau ada orang lagu ni, yang ustaz jangan pergi. Ustaz ke pak imam ke jangan pergi. Bagi orang awam biasa je. Bagi lepaskan wajib je. Nak jaga nama Islam. Dan tanam. Lepas tu mereka pun tanam. Nak dekat maghrib kan. Pasak pun mereka tanam dia. Di masjid Jalan Kelang Lama Kulim. Masjid Jalan Kelang Lama, tahu kan? Di situlah jenazah Kasim Ahmad dikebumikan. Tu pun berapa orang je pergi tuan-tuan. Sebab nak jaga nama Islam. Tidak nama Islam yang buruk. Kita tak nafikan tuan-tuan. Dari segi hukum tuan-tuan. Kalau orang macam Kasim Ahmad dan sebagainya tuan-tuan yang tolak Nabi, tolak hadis, tolak hari kiamat, tolak apa semua ni, mayat dia tu tak salah kalau kita buang lentong sampah, tak salah dah. Ataupun kita buang dalam kolam Bukit Merah ke tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan kerat bagi boya zoo makan ke, boleh dah tuan-tuan. Tapi zaman sekarang ni zaman fitnah, zaman viral, betul tuan-tuan. Walaupun dari segi hukum fiqh dia begitu, dari segi hukum fiqh dia sebut lagu tu, tak salah. Tapi sekarang ni kalau kita buat jadi salah apabila menjadi fitnah bagi Islam. Betul tak? Jadi fitnah bagi Islam. Jadi kita kena urus juga untuk menjaga nama baik agama Islam. Baik tuan-tuan, akan datang kita sambung di situ. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber. Sebab kita nak sebut apakah sumber-sumber dalam agama tuan-tuan. Ayah Pin pun mati perguruan Islam juga. Ya, perguruan Islam juga. Sebab apa? Sebab dia tak declare keluar Islam. Itu susah tu. Dia tak declare dia keluar Islam. Ramai tuan-tuan pengikut dia masih. Pengikut dia ramai lagi. Ramai. Alam di sebalik mata lah apa saya tak tahu. Dia nampak Ayah Pin besar macam gunung lah. Macam-macam tuan-tuan. Bini Ayah Pin bukan 4 banyak tu. Orang suka tuan-tuan ajaran pelik-pelik ni. Ayah Pin pun tanam di perkuburan Islam juga. Di Besut tuan-tuan. Sebab dia tak declare keluar Islam. Jadi cuma. Kalau tanam tu tak jauh sikit boleh tuan-tuan. Kalau boleh lah. Kalau boleh tak jauh sikit lah. Dekat tepi pagang lah. Kalau okey sikit luar pagang lah. Tak ada lah tuan-tuan. Tapi boleh lah tuan-tuan tanam macam tu lah. Maknanya tuan-tuan kena tanam. Sama dengan bunuh diri lah. Sunat kita tanam dia jauh sikit. Sebab ada ulama kata orang bunuh diri ni memang rosak. Ada orang sebut. Dia putus asa pada rahmat Allah. Jadi bunuh diri ni kalau boleh tanam jauh pada orang. Boleh tanam biar jauh sikit. Tapi jangan pula tuan-tuan tengok ada kumuk jauh bunuh diri kawan ni. Boleh jadi keluarga dia minta. Boleh tak? Janganlah bersangka buruk tuan-tuan. Saya pernah lah jumpa isteri saya kata, bang, dia kumuk tu jauh pada orang, dia bunuh diri kot ni. Bukanlah kata lagu tu, boleh jadi keluarga dia. Betul tak? Minta jauh sikit. Kumuk ni dah bertindan, betul dah bertindan. Contohnya macam masjid tinggi kan dah bertindan. Dia pun ingatlah adik-beradik dia pun bawah tu. Jadi dia pun minta lah tanam sini, jauh sikit. Pasal apa? Bawah tu ada adik-beradik toknek lah apa semua kan. Bolehlah duduk sekali menyembang macam tu lah kot. Dia perlu ingat. Baik. Jadi tuan-tuan akan datang kita sambung nanti. Baginya hadis lah. Baginya hadis. Baik tuan-tuan, cukup. Sekali itu saya mohon maaf pada kekurangan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana ba'di tafarruqa ma'suma la taj'al minna syaqiyyan wa la mahwa wa la matuda wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.